Oke, salam dan salam sejahtera. Adaan pencerahan saya berkenaan dengan kenyataan media hari ini, yaitu Syafi'i sengaja tutup jejak kewangan. Itu kata pendakwa ya. Dan kenyataan di sini, Mahkamah Tinggi di sini hari ini memberitahu Tan Sri Dr. Muhammad Syafi'i Abdullah memilih membuat kenyataan palsu kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri LHSDN bertujuan menutup jejak kewangan melibatkan wang bernilai RM9.5 juta yang diterima daripada Datuk Seri Najib Tun Razak. Dan apa yang saya baca di sini yang menarik adalah bahawa kenyataan yang dikeluarkan ini, iaitu beliau sengaja tidak melaporkan kepada LHSDN kerana wang itu telah digunakan untuk tujuan peribadi bagi membayar pembelian banglo. Ini kata Abzai Nizam sewaktu berhujah pada akhir kes pendakwaan. Dan apa yang saya lihat di sini juga, kenyataan ini bahawa pada 2013 aliran tunai Muhammad Syafi'i sebanyak 5.4 juta yang sepatutnya membayar cukai pendapatan RM2.4 juta. Jadi beliau tidak ada masalah untuk melaporkan pendapatan kasar kepada LHSDN. Dan pendakwaan menghujahkan Muhammad Syafi'i menggunakan hampir 97% daripada wang RM9.5 juta yang diterima untuk membayar pembelian aset, wahal wang itu sepatutnya digunakan untuk membayar cukai pendapatan. Dan hujah di sini juga mengatakan bahawa bagi menutup jejak jenayah, Muhammad Syafi'i memberitahu SPRM bahawa wang RM9.5 juta itu adalah sebagai pinjaman daripada Najib. Jadi beliau tidak perlu melaporkan kepada LHSDN atau membayar cukai kerana ia bukan pendapatan. Ini adalah satu yang pada saya yang menjadi isu dalam kes ini pada saya. Walaupun saya tidak ada belajar kehakiman, tidak belajar undang-undang, tetapi apabila saya baca bahawa dia cuba untuk menutup jejak ni dengan memberitahu SPRM bahawa wang itu yang 9.5 juta itu sebagai pinjaman daripada Najib, maka sepatutnya wang sebanyak ini harus dia laporkan kepada LHSDN. Takkanlah seorang peguam yang hebat, yang terkenal dalam negara Malaysia ni tak tahu bahawa duit sebanyak ini tak boleh dilaporkan. Dan kalau dia laporkan wang ni pun kepada SPRM, dia kena bayar cukai, dia masih ada lebihan seperti mana yang dikatakan oleh pendakwaan ni tadi. Jadi di sini dah jelas kita lihat, sehebat mana pun mereka jadi peguam, sehebat mana pun mereka ni, akhirnya kita rakyat boleh lihat, ini kan dah kantoi ni. Lepas tu apa yang dia katakan? Dia kata bahawa dia pinjam wang tu daripada Datuk Seri Najib. Kalau kau pinjam sekalipun duit sebanyak itu. Yang saya kasihan satu lagi ni, saya merepek saja keluar bahawa Najib sanggup bagi pinjam dekat lawyer dia 9.5 juta. Tetapi makcik-makcik yang duk menangis, duk meraung dekat mahkamah tu, yang duk menjadi dia punya walaon tu, dibagi 50 dah cukup. Ini tengok, Najib siap bagi 9.5 juta. Siap beli rumah lagi. Orang dah kaya makin kaya lagi. Padan muka makcik-makcik yang duk sokong tu. Jadi ini ulasan dia yang pada saya tak masuk akal. Tu saya kata, saya bukan peguam, bukan lawyer, bukan ada belajar undang-undang. Tapi bila kita baca ulasan seperti ini, kita akan memahami bahawa kamu dah pun dilihat sebagai pembohong. Dan di sini kamu dah cuba mengelirukan yang mana ini yang dikatakan oleh LHSDN bahawa dia mampu nak bayar. Lepas tu dia cuba membuat kenyataan palsu. Ini yang masalah ni. Jadi itu isu dia. Dan dia juga berkata seperti ini. Dia kata, ujar beliau, Najib harus dipanggil memberi keterangan di mahkamah bagi membuktikan wang yang diberikan itu adalah yuran guaman pula. Dan apalah macam-macam yang ada ni. Dia pula berhujah pertuduhan yang dikenakan terhadap Muhammad Syafi'i tidak melibatkan harta berkaitan aktiviti pengubahan wang haram. Dan juga hujah pihak pendakwaan cuba memperluaskan kes dengan menyatakan bahawa Muhammad Syafi'i bertindak menukar wang yang diterima daripada Najib dengan cara membeli rumah. Memang benar wang itu pendakwa kata memang benar wang itu digunakan untuk membeli rumah. Namun perkara itu bukan kesnya. Kerana kau nak beli rumah ke, kau nak beli apa ke, yang menjadi isu di sini, duit yang 9.5 juta ni. Kau nak beli apa dengan duit itu tidak penting. Yang paling penting di sini sekarang ni adalah kamu kena bayar cukai lah. Itu dia. Jangan lari cukai. Jadi dia pinjam pun daripada Najib,
duit yang sebanyak ini patut dia clear, karena bagi tahulah dengan LHSDN. Dan kenapa perkara ini jadi berbangkit? Karena dia sudah pun disabitkan dengan kesalahan, kerana dia dah pun didakwa mengikut Seksyen 4-1-E Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001, AMLA TFPUAA ni. Dan section ini juga memperuntukkan hukuman denda sebanyak 5 juta atau penjara 5 tahun atau kedua-duanya jika disabit kesalahan. Dia sendiri jadi peguam, dia sendiri tahu undang-undang, tapi dia cuba mengelirukan badan kehakiman. Inilah dia peguam Najib ni. Sebab itulah Najib kalah dalam kes mahkamah ni. Yang mana melibatkan SRC International 42 juta. Kita tengok apa yang dia hujah di sini. Kita rakyat biasa boleh faham. Kawan-kawan faham tak apa yang saya maksudkan ni tadi? Dia macam ni. Dia ambil duit daripada Najib 9.5 juta. Lepas tu dia kata itu duit pinjam. Lepas tu dia kata dia beli rumah pakai duit tu. Isunya sekarang ni bukan orang tengok kau nak beli rumah, kau nak beli kapal, kau nak beli apa dengan duit tu. Isunya sekarang ni kau dapat duit tu, kau kena lapor kepada LHSDN. Tapi kenapa kau tak lapor? Dan kau belanjakan duit tu sebanyak 97%. Itulah isunya. Dia pendek je. Dia pergi panjang-panjangkan. Sekarang nak isunya adalah Muhammad Syafiee tak nak bayar cukai. Itulah bahasa yang paling mudah dia. Jadi dia panjang-panjangkan isu tu. Jadi apa yang saya baca dan saya cuba huraikan ini, sebenarnya kita lihat kepimpinan yang waktu Najib ni, yang duk meratib itu yang saya kata tadi. Walaon dia, makcik-makcik yang di kampung, dengar ni orang yang duduk di Pekan tu. Najib dia kata di sini bagi pinjam dekat peguam dia 9.5 juta. Beli rumah lagi. Orang dah cukup kaya, bagi lagi pinjam. Makcik-makcik yang ada di Pahang tu, yang duk menyokong dia tu, makcik-makcik yang kampung, yang seluruh Malaysia ni jadi walaon tu, kamu dapat RM50 untuk menangis meraung. Lepas tu lawan tetap lawan. Apa cakap pun tak boleh. Itu dia isu dia. Jadi perkara mudah yang saya ceritakan itu tadi. Jadi saya harap pahamlah di situ ya, bahawa kita lihat mereka-mereka yang berkedudukan tinggi pun cuba tidak mau bayar cukai. Macam mana kita rakyat ni yang dihimpit dengan masalah gaji yang sedikit, masalah ekonomi yang terdesak, tetapi lagi Najib waktu itu buat pula GST. Memang Najib memang tak patutlah. Najib memang kena letak di ward hospital kelas kelima kalau ada. Karena kamu dah pun membuat masalah kepada negara ni. So itu pencerahan saya. Sekian, terima kasih.